Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Mazharul Hassan dan sahabat-sahabat sekalian. Saya Khairul Nadirah binti Mat Halim Shah di 2018-2086159 ISMP Sejarah. Kumpulan kami akan membincangkan berkaitan dengan masalah kegiatan merokok dan vape dalam kalangan pelajar sekolah. Apabila kita menceritakan masalah merokok ataupun vape, perkara yang terlintas di pemikiran kita ialah masalah disiplin pelajar. Baiklah, kita semua kenal apa itu rokok? Merokok adalah salah satu aktiviti yang kurang sihat kepada seseorang individu, terutamanya kepada pelajar. Baiklah, merokok, rokok dan rokok. Masalah tabiat merokok ini merupakan satu perkara yang amat sukar untuk diatasi walaupun pelbagai peraturan dan undang-undang telah diperkenalkan. Bagi menyekat tabiat ini, ramai orang yang menyedari akan bahayanya merokok. Di kotak-kotak rokok pun telah dibuat amaran dan ingatan betapa bahayanya merokok itu, tetapi bilangan perokok terus bertambah dan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja, termasuklah pelajar. Rokok ini diperbuat daripada sejenis daun tembakau yang mengandungi bahan nikotin, tar dan karbon monoksida. Baiklah, seterusnya vape atau dikenali sebagai rokok elektronik yang kini trending dalam kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Pelajar-pelajar sekolah juga tidak terkecuali terlibat dalam gejala yang tidak sihat ini. Baiklah, apa itu vape? Vape adalah rokok elektronik, nama panggilan kepada yang membekalkan dos nikotin dalam bentuk wap, iaitu dengan memanaskan cecair campuran propelin, glikol, gliserol, perasa makanan dan nikotin menjadikan berbentuknya wap dan disedut oleh pengguna. Baiklah, saya teruskan dengan kajian di sekolah. Kami membuat kajian di sekolah sekitar Slim River, iaitu nama Cikgu Aznan bin Jasa, 48 tahun, mantan UPSI 2007, pengalaman mengajar selama 24 tahun pada tahun ini sebagai guru disiplin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Siti Khatijah binti Osen, nombor matrik D20182086-702 dan saya merupakan pelajar ISMP Pendidikan Khas. Saya akan membentangkan dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah objektif kajian dan bahagian yang kedua ialah persoalan kajian. Untuk objektif kajian, kumpulan kami mempunyai 4 objektif. Yang pertama, mengenal pasti masalah gejala sosial merokok dan vape dalam kalangan pelajar. Yang kedua, mengenal pasti punca-punca pelajar menghisap rokok dan vape. Ketiga, mengenal pasti cara mengatasi masalah pelajar menghisap rokok dan vape. Keempat, mengenal pasti statistik kaum yang manakah yang lebih cenderung dalam rokok dan vape. Untuk persoalan kajian, kumpulan kami mempunyai 15 soalan yang telah diajukan kepada guru disiplin di sekolah menengah tersebut. Soalan yang pertama adalah, kami meminta pendapat cikgu disiplin mengapa masalah rokok dan vape berlaku di sekolah tersebut. Soalan yang kedua, apakah kesan kepada pelajar tersebut jika menghisap rokok atau vape semasa dalam kelas? Ketiga, adakah sekolah mewujudkan garis panduan pengendalian murid sekolah yang merokok? Keempat, masalah rokok atau vape pelajar, adakah penjaga atau ibu bapa tahu akan masalah anak-anak mereka? Kelima, adakah larangan dan peraturan yang dikuatkuasa di sekolah tercapai bagi membendung kegiatan ini? Keenam, apakah sebenarnya faktor yang mempengaruhi pelajar terlibat dalam masalah kegiatan merokok dan vape? Ketujuh, pendapat cikgu, apakah mata pelajaran yang diajar di sekolah dapat membantu dalam memberi kesedaran kepada para pelajar mengenai isu ini? Kelapan,
Apakah tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membendung kes disiplin seperti ini daripada berulang? Kesembilan, apakah harapan pihak guru dan sekolah dalam mengatasi masalah ini? Yang ke-10, sejauh manakah keberkesanan hukuman sekolah terhadap murid dalam memastikan murid tidak akan mengulangi kesilapan yang sama? 11. Cara mengenal pasti masalah merokok dan vape dalam kalangan pelajar. Ke-12. Berapakah kekerapan pihak sekolah dalam menjalankan pemeriksaan mengejut di sekolah? Seterusnya, bagi membendung masalah disiplin, adakah pihak sekolah menyediakan kempen kesedaran merokok dan vape? Sekiranya ada, apakah program yang dianjurkan di sekolah? Ke-14, berdasarkan statistik yang diperolehi, kaum manakah yang lebih cenderung dalam kes ini? Dan soalan yang terakhir ialah, di manakah tempat kebiasaan para pelajar gemar merokok dan vape? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Atika binti Azlan, bernombor matrik di 2018-208-6708. Sekarang saya akan menerangkan tentang kajian lepas. Kami telah memilih Journal of Humanities and Social Science. Tajuk jurnal kami adalah Masalah Vape di Sekolah dalam Kalangan Awal Remaja. Antara perbezaan yang terdapat di dalam jurnal dan penyelidikan kami adalah berkaitan dengan kesan. Iaitu di dalam jurnal, kesan pelajar cenderung melakukan jenayah seperti mencuri di sekolah. Antara yang terdapat di dalam penyelidikan kami adalah pelajar yang dipengaruhi rokok dan vaping ini akan menimbulkan masalah di dalam kelas. Pelajar bermasalah ini kurang memberi perhatian dan fokus di dalam kelas. Yang kedua, perbezaan yang kedua adalah berkaitan dengan tindakan, iaitu di dalam jurnal mengatakan tindakan yang diambil oleh pihak sekolah iaitu dengan cara menggantungkan sekolah hanya selepas surat-surat amaran telah diberikan. Untuk penyelidikan kami, hukuman sekali menghisap rokok atau vape sekali rotan, dua kali rokok, 2 kali rotan, 3 kali rokok, 3 kali rotan dan 4 akan digantung sekolah tidak lebih 2 minggu atau buang sekolah. Perbezaan yang ketiga adalah mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan setiap minggu secara rawat dilakukan oleh jurnal tersebut, manakala untuk penyelidikan kami, dia akan melakukan pemeriksaan sebulan sekali bagi mengelakkan penggangguan PDPC. Antara persamaan yang terdapat di dalam jurnal dan penyelidikan kami iaitu mengenai kaedah kaunseling. Mereka akan menggunakan kaedah kaunseling untuk menangani masalah ini. Yang kedua adalah faktor, iaitu faktor penyebab masalah ini berlaku ialah mereka sentiasa ingin mencuba dan pengaruh rakan sebaya. Terusnya saya akan menerangkan tentang kaedah kajian. Kaedah merupakan cara atau jalan menyelesaikan permasalahan. Kaedah terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Kuantitatif ini mengutamakan kuantiti, melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik, manakala kualitatif lebih berstruktur, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas dan menumpukan kepada hasil. Kaedah yang pertama kami adalah temu bual. Temu bual dapat memperolehi maklumat berkaitan latar belakang, ciri-ciri serta maklumat-maklumat yang diperlukan. Temu bual berstruktur adalah kaedah yang terbaik bagi soalan terbuka dan mendapatkan maklumat responden secara terperinci. Kami telah menemu bual seorang guru di sekolah sekitar Slim River pada 11 Mac 2020. Selain itu, kami juga telah menemu bual secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Hal ini demikian kerana salah seorang daripada ahli kami tidak dapat hadir semasa 11 Mac 2020. Kami telah mengajukan 15 soalan kepada penemu bual tersebut. Kaedah yang kedua kami gunakan adalah kaedah soal selidik. Soal selidik dapat menyokong lagi dapatan kajian melalui pengagihan borang soal selidik. Pendekatan ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan dapatan kajian yang valid. Soal selidik kami terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama berkaitan dengan maklumat berkaitan dengan responden. Yang kedua, bahagian
mengetahui tahap kepentingan dan persepsi setiap elemen yang ada. Antara kaedah yang ketiga adalah kaedah rujukan, iaitu kami menggunakan rujukan secara primer dengan menemu bual guru. Yang kedua, kami menggunakan rujukan secara sekunder, iaitu penyelidikan internet dan perpustakaan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitri Alia binti Cik Lah bernombor metrik D2018 208 6710. Seterusnya saya akan sambung perbentangan tentang dapatan kajian yang pertama iaitu soal selidik. Soal selidik ini mengandungi 14 soalan berkaitan tabiat merokok dan ia diberikan kepada 10 orang pelajar yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Soal selidik ini dijawab oleh pelajar yang berumur dalam lingkungan 13 hingga 14 tahun yang terdiri daripada kalangan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Soalan kajian berserta jawapan berdasarkan peratusan tertinggi. Soalan pertama, berapa lama anda telah merokok? Didapati kurang setahun paling ramai pelajar merokok. Kedua, berapa batang rokok anda hisap sehari? Pelajar menghisap rokok sebanyak 5 hingga 8 batang sehari. Ketiga, jenama rokok yang anda hisap? Rokok jom paling digemari pelajar. Soalan keempat, sumber mendapatkan bekalan rokok melalui kawan-kawan mereka. Soalan kelima, apakah faktor menyebabkan anda mula merokok? Faktornya adalah perasaan ingin mencuba. Soalan keenam, di manakah biasanya anda merokok? Didapati di rumah dan di sekolah. Soalan ketujuh, pada waktu bilakah anda biasa merokok? Kebiasaannya, pelajar merokok ketika waktu bosan dan ketiadaan aktiviti. Soalan ke-8, dengan siapakah biasanya anda merokok? Pelajar merokok bersama kawan-kawannya. Soalan ke-9, adakah ahli keluarga yang serumah anda merokok? Didapati bahawa ya, paling tertinggi peratusan ahli keluarga adalah merokok. Nombor 10, pernah anda cuba berhenti merokok? Peratusan sama banyak iaitu ya dan tidak. Nombor 11, adakah anda mahu berhenti merokok sekarang? Didapati pelajar tidak mahu berhenti merokok. Soalan ke-12, adakah anda perlukan bantuan untuk berhenti merokok? Ya, pelajar inginkan bantuan. Soalan ke-13, adakah pihak sekolah menganjurkan program berkaitan kesan merokok? Secara keseluruhan, semua pelajar menyatakan ya. Soalan terakhir, adakah anda tahu kesan dan akibat merokok? Didapati semua pelajar tahu kesan dan akibat merokok. Seterusnya, kaedah kedua yang diguna pakai semasa menjalankan tugasan adalah dengan menemu bual guru disiplin di sekolah sekitar Sling River iaitu Cikgu Aznan. Sebanyak 16 soalan yang telah dikemukakan. Kajian ini telah dijalankan untuk mendapat maklumat yang benar dan tepat tentang masalah kegiatan merokok dan vape di kalangan pelajar. Soalan pertama, apakah masalah terbesar? Melalui temu bual, Cikgu Aznan memberitahu bahawa masalah terbesar adalah merokok dan vape. Soalan kedua, mengapakah masalah ini berlaku dan apakah faktornya? Faktor berlakunya masalah ini adalah pengaruh rakan sebaya. Cikgu Aznan mengatakan bahawa ada seorang pelajar dari tingkatan 2 di sekolah ditangkap dan disoal siasat berkaitan masalah merokok. Faktor seterusnya ialah pelajar tersebut dipengaruhi oleh rakan sebaya di sekitar kawasan perumahan atau kampungnya. Soalan ketiga, apakah kesan merokok dan vape kepada pelajar di dalam kelas? Kebanyakan guru mengatakan pelajar yang dipengaruhi rokok dan vape ini kebiasaannya akan menimbulkan masalah di dalam kelas. Seterusnya, menurut laporan pelajar berkaitan pelajar yang merokok, Cikgu Aznan memberitahu bahawa pelajar yang bermasalah ini akan sering ketandas semasa PMP untuk menghisap rokok. Hal ini telah menyebabkan pelajar tersebut kurang memberi perhatian dan fokus di dalam kelas dan akhirnya pelajar tersebut mendapat keputusan peperiksaan yang rendah dan merundun. Soalan keempat, adakah sekolah ini mempunyai garis panduan untuk menghindari masalah rokok dan vape ini? Cikgu Aznan mengatakan bahawa pihak sekolah mengikut garis panduan disiplin yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, pihak sekolah juga memberi peringatan kepada pelajar berkaitan masalah disiplin. Ketiga, pihak sekolah juga memberi arahan dan hukuman kepada pelajar. Keempat, pihak sekolah juga mempamerkan poster kesan dan akibat merokok. Dan kelima, pihak sekolah juga memanggil pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi penerangan tentang bahayanya merokok. Seterusnya, adakah ibu bapa pelajar tersebut tahu tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka?
Seperti yang diberitahu Cikgu Azna, beliau dapat tangkap seorang pelajar merokok dan buat siasatan dan pengakuan. Selepas itu menelefon dan memaklumkan kepada ibu bapa tentang kelakuan anak mereka. Ya, ibu bapa kena tahu, ibu bapa telah dimaklumkan oleh pihak sekolah selepas membuat siasatan terhadap salah laku anak mereka. Soalan ke-7, adakah larangan dan peraturan di sekolah dapat membendung kegiatan merokok dalam kalangan pelajar sekolah? Cikgu Azna memaklumkan bahawa semua guru adalah guru disiplin, jadi semua guru membimbing pelajar tersebut. Kedua, merokok bergantung kepada pelajar itu sendiri. Jadi masalah ini tidak dapat dibendungkan walaupun pihak sekolah telah mengadakan larangan tersebut. Dengan ini, peranan kaunseling sangat penting dalam membendung masalah merokok. Hal ini demikian kerana pihak kaunseling akan menanyakan masalah mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Mazhar Hassan dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Nama diberi Muhammad Ahmed Ali bin Cik Othman. Saya ulang, Muhammad Ahmed Ali bin Cik Othman bernombor metrik D2018-208-5897. Mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik dengan kepujian. Status masih mencari. Pada hari yang indah ini, saya akan menerangkan tentang teori yang berkaitan dengan masalah merokok dan vaping dalam kalangan pelajar. Terdapat 4 teori yang diguna pakai dalam kajian kami. Antaranya ialah teori tingkah laku, teori pembelajaran sosial, teori functionalism, teori psikoanalisis. Dan saksikan slide seterusnya. Teori pembelajaran sosial. Teori ini diilhamkan oleh Albert Bandura. Menurut teori ini, proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai pemodelan. Tingkah laku seseorang adalah dipelajari melalui peniruan. Antara kaitan pembelajaran sosial dengan kajian yang dijalankan adalah teori ini menyatakan proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku seseorang. Kita tidak boleh menyalahkan pelajar yang bermasalah ini secara 100%. Hal ini kerana ada di antara pelajar ini berkemungkinan terikut dan belajar tingkah laku yang tidak baik semasa kecil lagi. Pelajar ini mempunyai keluarga atau orang sekeliling yang merokok. Melalui proses pemerhatian yang berlaku, menyebabkan pelajar ini terpengaruh dan terdidik dengan budaya merokok. Teori ini menyatakan peniruan tingkah laku ini disebabkan oleh proses pembelajaran pemodelan berlaku. Teori psikoanalisis. Tingkah laku didorong oleh dua pendorong naluri iaitu eros, nafsu seks dan naluri hidup, dan kedua, thanatos, pendorong agresif dan naluri kematian. Tingkah laku juga didorong oleh naluri kehaiwanan dan desakan biologikal. Terdapat 3 bahagian personality iaitu ego dan superego. Antara kaitan teori psikoanalisis dengan masalah merokok dan vaping dalam kalangan pelajar adalah pelajar yang bermasalah ini ingin mendapatkan kepuasan nafsu swadiri. Hal ini kerana ada di antara pelajar mula merokok disebabkan perasaan ingin mencuba dan perasaan ingin menunjuk kehebatan diri. Pujian dan galakan rakan sebaya yang diterima menyebabkan seseorang itu merasa puas dan suka mengulang semula perbuatan yang dia rasa hebat. Kepuasan diri sendiri ini didorong oleh iaitu personality mementingkan diri sendiri dan mengutamakan prinsip kenikmatan. Teori tingkah laku. Persekitaran akan mencorakkan sejauh mana manusia itu akan bertingkah laku. Tingkah laku manusia dikawal dan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku dalam persekitarannya. Tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk adalah dipelajari oleh manusia itu sendiri.
Teori tingkah laku ini boleh dikaitkan dengan masalah pelajar merokok kerana pelajar yang bermasalah ini mudah terpengaruh dengan persekitaran sekeliling. Hal ini demikian kerana pelajar ini mungkin melihat dan mempelajari jenayah merokok ini daripada ibu bapa, adik-beradik dan rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan punca utama yang menggalakkan rakan lain untuk terjebak dengan kancah dunia merokok dan vaping. Menurut teori tingkah laku ini, galakan ialah apabila kita memberitahu, menunjuk dan membuat tingkah laku bersama individu yang hendak diajar. Contohnya, si A tidak pernah menghisap rokok sebelum ini dan si B memberitahu apa yang perlu dilakukan. Si B juga menunjuk dan mengajar bagaimana hendak merokok dengan si A. Si B juga menolong menyalakan puntung rokok untuk si A menghisapnya. Ini adalah contoh yang mana pelajar menggalakkan budaya merokok ini kepada pelajar lain. Teori funksionalisme dipelopori oleh Auguste Comte mengkaji perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbangkan kepada pengekalan masyarakat. Masyarakat dianggap seperti tubuh badan yang mempunyai bahagian dengan fungsi tersendiri. Antara kaitan teori funksionalisme dalam kajian ini adalah masyarakat memainkan peranan penting dalam membendung wabak tabiat merokok dalam kalangan pelajar sekolah. Menurut teori ini, masyarakat diumpamakan seperti organisme di dalam badan manusia yang mempunyai bahagian yang dikenali sebagai struktur. Kita sering menuding jari kepada guru, polis dan para barisan hadapan untuk membendung masalah merokok dan vaping ini. Hakikatnya, masyarakat juga terdiri daripada kalangan ibu bapa, doktor, orang awam, jiran-jiran dan pelbagai jenis orang lagi. Semua orang terdiri daripada masyarakat. Justru itu, semua pihak perlu berganding bahu untuk menangani masalah merokok dan vaping dalam kalangan pelajar. Jika masyarakat berfungsi, maka jenayah tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfitri Alia binti Ceklah bernombor metrik D2018-208-6710. Seterusnya saya akan sambung perbincangan tentang dapatan kajian yang pertama iaitu soal selidik. Soal selidik ini mengandungi 14 soalan berkaitan tabiat merokok dan ia diberikan kepada 10 orang pelajar yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Soal selidik ini dijawab oleh pelajar yang berumur dalam lingkungan 13 hingga 14 tahun yang terdiri daripada kalangan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Soalan kajian berserta jawapan berdasarkan peratusan tertinggi. Soalan pertama, berapa lama anda telah merokok? Didapati kurang setahun paling ramai pelajar merokok. Kedua, berapa batang rokok anda hisap sehari? Pelajar menghisap rokok sebanyak 5 hingga 8 batang sehari. Ketiga, jenama rokok yang anda hisap? Rokok jom paling digemari pelajar. Soalan keempat, sumber mendapatkan bekalan rokok melalui kawan-kawan mereka. Soalan kelima, apakah faktor menyebabkan anda mula merokok? Faktornya adalah perasaan ingin mencuba. Soalan keenam, di manakah biasanya anda merokok? Didapati di rumah dan di sekolah. Soalan ketujuh, pada waktu bilakah anda biasa merokok? Kebiasaannya, pelajar merokok ketika waktu bosan dan ketiadaan aktiviti. Soalan ke-8, dengan siapakah biasanya anda merokok? Pelajar merokok bersama kawan-kawannya. Soalan ke-9, adakah ahli keluarga yang serumah anda merokok? Didapati bahawa ya, paling tertinggi peratusan ahli keluarga adalah merokok. Nombor 10, pernah anda cuba berhenti merokok? Peratusan sama banyak iaitu ya dan tidak. Nombor 11, adakah anda mahu berhenti merokok sekarang? Didapati pelajar tidak mahu berhenti merokok.
Soalan ke-12, adakah anda perlukan bantuan untuk berhenti merokok? Ya, pelajar inginkan bantuan. Soalan ke-13, adakah pihak sekolah menganjurkan program berkaitan kesan merokok? Secara keseluruhan, semua pelajar menyatakan ya. Soalan terakhir, adakah anda tahu kesan dan akibat merokok? Didapati semua pelajar tahu kesan dan akibat merokok. Seterusnya, kaedah kedua yang diguna pakai semasa menjalankan tugasan adalah dengan menemu bual guru disiplin di sekolah sekitar Sling River, iaitu Cikgu Aznan. Sebanyak 16 soalan yang telah dikemukakan. Kajian ini telah dijalankan untuk mendapat maklumat yang benar dan tepat tentang masalah kegiatan merokok dan vape di kalangan pelajar. Soalan pertama, apakah masalah terbesar? Melalui temu bual, Cikgu Aznan memberitahu bahawa masalah terbesar adalah merokok dan vape. Soalan kedua, mengapakah masalah ini berlaku dan apakah faktornya? Faktor berlakunya masalah ini adalah pengaruh rakan sebaya. Cikgu Aznan mengatakan bahawa ada seorang pelajar dari tingkatan 2 di sekolah ditangkap dan disoal siasat berkaitan masalah merokok. Faktor seterusnya ialah pelajar tersebut dipengaruhi oleh rakan sebaya di sekitar kawasan perumahan atau kampungnya. Soalan ketiga, apakah kesan merokok dan vape kepada pelajar di dalam kelas? Kebanyakan guru mengatakan pelajar yang dipengaruhi rokok dan vape ini kebiasaannya akan menimbulkan masalah di dalam kelas. Seterusnya, menurut laporan pelajar berkaitan pelajar yang merokok, Cikgu Aznan memberitahu bahawa pelajar yang bermasalah ini akan sering ketandas semasa PMP untuk menghisap rokok. Hal ini telah menyebabkan pelajar tersebut kurang memberi perhatian dan fokus di dalam kelas dan akhirnya pelajar tersebut mendapat keputusan peperiksaan yang rendah dan merundun. Soalan keempat, adakah sekolah ini mempunyai garis panduan untuk menghindari masalah rokok dan vape ini? Cikgu Aznan mengatakan bahawa pihak sekolah mengikut garis panduan disiplin yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, pihak sekolah juga memberi peringatan kepada pelajar berkaitan masalah disiplin. Ketiga, pihak sekolah juga memberi arahan dan hukuman kepada pelajar. Keempat, pihak sekolah juga mempamerkan poster kesan dan akibat merokok. Dan kelima, pihak sekolah juga memanggil pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberi penerangan tentang bahayanya merokok. Seterusnya, adakah ibu bapa pelajar tersebut tahu tentang masalah yang dihadapi oleh anak mereka? Seperti yang diberitahu Cikgu Aznan, beliau dapat tangkap seorang pelajar merokok dan buat siasatan dan pengakuan. Selepas itu, menelefon dan memaklumkan kepada ibu bapa tentang kelakuan anak mereka. Ya, ibu bapa kena tahu. Ibu bapa telah dimaklumkan oleh pihak sekolah selepas membuat siasatan terhadap salah laku anak mereka. Soalan ke-7, adakah larangan dan peraturan di sekolah dapat membendung kegiatan merokok dalam kalangan pelajar sekolah? Cikgu Aznan memaklumkan bahawa semua guru adalah guru disiplin, jadi semua guru membimbing pelajar tersebut. Kedua, merokok bergantung kepada pelajar itu sendiri. Jadi masalah ini tidak dapat dibendungkan walaupun pihak sekolah telah mengadakan larangan tersebut. Dengan ini, peranan kaunseling sangat penting dalam membendung masalah merokok. Hal ini demikian kerana pihak kaunseling akan menanyakan masalah mereka. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya akan sambungkan tentang dapatan kajian. Tadi seperti yang diceritakan, dikongsikan oleh saudari Dira. Soalan nombor 7. Okey, saya akan sambung nombor 8. Kita bertanyakan kepada cikgu. Soalannya, pada pendapat cikgu, apakah mata pelajaran yang diajar di sekolah dapat membantu dalam memberi kesedaran kepada para pelajar mengenai isu ini? Okey, jawapan daripada cikgu sendiri iaitu tidak ada subjek yang spesifik untuk pelajar. Setiap subjek ada mengajar tentang bab merokok. Seperti contohnya, bukan maksud daripada cikgu tu bukan mengenai yang diajar tentang dalam subjek itu sendiri bahawa baik buruk merokok. Tidak. Yang difahamkan adalah apabila setiap guru yang mengajar seperti mengajar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, semua cikgu bertanggungjawab dalam berkongsikan dan atau
memberitahu dan menasihati tentang bahaya dan keburukan merokok. Maknanya semua cikgu bertanggungjawab. Tak spesifik subjek. Tak semestinya guru yang mengajar subjek civic saja mengajar tentang bahaya dan buruk merokok. Tidak. Semua guru bertanggungjawab dalam mengatasi perkara ini. Okey. Itu daripada yang fahamkan daripada yang diceritakan oleh cikgu. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Kita bertanyakan pada cikgu, responden kita, cikgu kita, apakah tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membendung kes disiplin sebegini daripada berulang? Okey, jawapan daripada cikgu. Pertama, isi bawah laku disiplin SSDM dalam online. Okey, seperti pengetahuan semua, dulu bila kalau zaman saya lah, kita akan guna tulis, ada buku rekod disiplin tau untuk setiap pelajar yang buat kesalahan. Tapi untuk sekarang, semua sistem dalam online. Maknanya guru boleh akses, semua guru boleh akses masalah disiplin ni sebab dia ada catat dalam online lah. Mungkin bahagian KPM sendiri ataupun PDD pun boleh akses. So pada hari yang bersesuaian akan diberi info pada murid secara umum tindakan guru terhadap murid yang melanggar disiplin sekolah. Sebagai contoh, terdapat 2 pelajar yang terlibat dengan ponteng sekolah merokok atau vape. Okey, cikgu ni akan beritahulah dekat murid tu sendiri. Kalau mereka macam masa tingkat 1 kan, kita ada orientasi kan. So cikgu akan beritahulah apa hukuman ataupun tindakan yang akan dijatuhkan kepada pelajar yang melakukan kesalahan merokok untuk memberi kesedaran kepada mereka. Itu secara psikologinya lah, untuk memberi diorang penggambaran awal kalau diorang melakukan kesalahan merokok. Okey, seterusnya tindakan diambil sekian akan menjadi itu maksudnya daripada responden cikgu kita lah. Dia kata untuk memberi gambaran lah supaya mereka takut lah benda tu secara psikologinya. Diorang takut kalau, contohlah kalau merokok akan dirotan kali pertama di kantoi merokok akan dirotan sebanyak 1 sebatan. Kalau 2 kali merokok akan disebat 2 kali. Benda tu akan memberi gambaran yang mungkin akan memberi diorang akan lebih takut lah untuk mengisap macam tu lah. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan 10. Di manakah tempat kebiasaan para pelajar gemar merokok dan vape? Dan bagaimanakah nak pengesan pelajar tersebut yang terlibat di tempat kejadian? Okey, daripada jawapan responden iaitu cikgu kita. Di sini biasanya mereka sering buat adalah di tandas dan ada juga pelajar ponteng sekolah dan menghisap rokok di luar sekolah. Maknanya kebiasaan diorang akan hisap rokok dekat tandas lah. Diorang akan curi-curi masa diorang pergi tandas, masa tengah PDP dijalankan, diorang akan curi. Okey, sebenarnya cara mengesan adalah pelajar lain memberitahu kepada guru disiplin apabila mereka melihat kawan-kawan merokok atau vape. Dan guru disiplin akan memanggil pelajar tersebut di bilik disiplin. Okey, macam ni kita tak ada lah yang difahamkan. Contohlah, kalau kita nampak pelajar lain tengah menghisap rokok, bolehlah kita memberitahu cikgu supaya benda tu akan dapat diatasi lah. Kalau kita sayang sahabat kita, kita sayang kawan kita tahu bahayanya merokok. Kalau kita tak dapat memberikan tindakan pada orang yang hisap rokok tu, kita berikan kepada yang berhak lah, yang lebih berkuasa. Itu jalan yang terbaik lah yang cikgu ni bagi tahu. Okey, nombor 11. Soalan yang kita ajukan, sejauh mana keberkesanan hukuman sekolah terhadap murid dalam memastikan murid tidak akan meraih kesilapan yang sama? Maknanya soalan ni bagi tahu hukuman, macam mana keberkesanan hukuman sekolah jatuhkan pada murid boleh buat murid tu tidak ulangi kesalahan merokok. Okey. Jawapan daripada responden iaitu cikgu kita, keberkesanan hukuman sekolah bergantung pada individu tersebut. Maknanya bila hukuman tu dijatuhkan, keberkesanan terpulang pada diri dia sendirilah, sama ada dia nak berubah ataupun dia tak serik ataupun dia jenis yang keras kepala. Bergantungan kepada dia lah. Maknanya apa-apa pun terpulang pada diri dia sendiri. Okey, seterusnya hukuman sekali menghisap rokok atau vape sekali, rotan 2 kali. Rokok 2 kali, rotan 2 kali, 3 kali 3 rotan, dan keempat 4 kali dan digantung sekolah tidak lebih 2 minggu. Maknanya sekolah akan memberikan hukuman yang kalau didapati merokok sekali, rotan sekali. Kalau kali kedua akan rotan 2 kali, kali ketiga rotan 3 kali, kali keempat akan digantung sekolah, dan kalau seterusnya akan digantung 2 minggu dan akan dibawa sekolah lah. Itulah hukuman yang diberikan kepada ni untuk memberi kesedaran kepada pelajar lah sekolah lakukan. Okey, soalan ke-12. Bagaimanakah cara mengenal pasti masalah merokok dan vape dalam kalangan pelajar? Okey, cara mengenal pasti masalah merokok dan vape dalam kalangan pelajar ialah melihat prestasi pelajar dalam kelas. Sama ada masalah disiplin ataupun tidak. Maknanya untuk permulaan tu kita boleh dapat tahulah daripada diorang punya gaya disiplin lah, diorang punya cara bercakap ke, mungkin memberi simptom-simptom yang boleh merokok. Tapi macam tu pun kita tak faham mengenal pasti sebenarnya. Itu just permulaan je lah. Okey, melalui maklumat misalnya
adalah sesetengah pelajar memberi maklumat informasi kepada pihak sekolah untuk melakukan pelajaran mengisah rokok di sekitar kawasan sekolah. Okey, macam tadi lah, kalau ada orang yang nampak tu, dia boleh berikan informasi kepada cikgu yang sepatutnya berhak berkuasa lah mengatasi masalah ini. Okey, soalan ke-13. Berapakah kekerapan pihak sekolah dalam menjalankan pemeriksaan menunjuk di sekolah? Okey, dah berjawab responden cikgu kita. Pada tahun 2009, guru disiplin telah menjalani pemeriksaan menunjuk di sekolah secara kerap. Maknanya tahun 2009 plus di sekolah tersebut yang kita buat kajian tu, dia orang buat pemeriksaan yang kerap lah ke atas sekolah tersebut. Okey, so pada tahun 20 pula, dia orang melakukan pemeriksaan secara menunjuk hanya sebulan sekali. Maknanya untuk tahun 2020 ni dia orang mulalah, dia tak nak ganggu lah. Kalau spot check ni, dia tak nak ganggu PDP. Maknanya biar PDP berjalan lancar, so sebulan tu sekali je lah sekolah tu akan menjalankan. Okey, sekiranya perlu para guru akan melakukan pemeriksaan pengunjung semasa pelajar rehat di kantin. Okey, sebenarnya dia akan jalankan semasa perlu lah. Kalau ada macam ada orang report ke, pelajar report ke apa, dia akan jalan lah. Okey, soalan ke-14. Bagi membendung masalah disiplin, adakah pihak sekolah menyediakan kempen keselamatan merokok dan vape, dan sekiranya ada apakah program yang dianjurkan di sekolah? Okey, sekolah tu dalam kalangan jawapan yang kita dapati, dan kalangan guru sendiri akan menyampaikan serta menasihati murid tentang keburukan dan bahaya merokok. Maknanya guru sendiri lah mula-mula akan menasihati lah. Memberi kesedaran tentang bahaya merokok. Okey, dan sekolah tersebut akan sentiasa mengadakan program dan kempen tentang kesedaran bahaya merokok dan menjemput pihak penceramah lah daripada pusat kesihatan dan agensi yang berkenaan. Okey, soalan 15. Berdasarkan statistik yang diperoleh, kaum yang manakah yang lebih cenderung dalam kes ini? Okey, soalan ni bukanlah untuk resis ataupun apa, sekadar untuk analisis kita lah. Kita nak tahu dekat, macam kita kan berbilang bangsa kan, kadang kita punya budaya tu, kita macam Melayu tu ada budaya dia sendiri, kalau bangsa Cina ada budaya dia. So kita nak tahu lah, dalam kes ni mungkin bangsa Melayu budaya merokok tu lebih lah. Kita punya statistik 1% saja mewakili kaum India, dan Cina tak ada, maknanya Cina tak ada masalah kat sekolah mengajar merokok, dan Melayu lebih cenderung dalam masalah merokok. Walaupun dalam statistik Cina tak berapa ramai, cuma sebabkan Melayu tu ramai, mungkin sebab tu merokok tu menjadi budaya kepada kaum Melayu lah. Okey, seterusnya soalan ke... Okay, maaf ya sebab kita buka slide. Okay, seterusnya soalan ke-16. Soalan ke-16. Apakah harapan pihak guru dan sekolah dalam mengatasi masalah ini? Okey, jawapan daripada kita dapat daripada responden, iaitu harapan daripada guru dan sekolah adalah di mana rokok sendiri mempunyai banyak keburukan daripada kebaikan. Oleh itu, pihak guru dan sekolah mengharap dapat kerjasama juga daripada pihak ibu bapa dalam membimbing dan menasihati anak mereka. Maknanya harapan sekolah di mana kita dapat tahu daripada responden cikgu kita, iaitu harapan sekolah adalah di mana rokok ni memang mempunyai banyak keburukan daripada kebaikan, kita tak nafikan. So guru juga mengharapkan kerjasama daripada pihak ibu bapa dalam membimbing dan menasihati anak mereka, oleh kerana anak murid ni hanya dapat bertemu di sekolah dengan guru di sekolah. So guru hanya dapat memerhatikan diorang semasa di sekolah lah. So selebihnya di luar sekolah, mungkin ibu bapa lah lebih berkuasa dalam mengawal anak-anak mereka. Disebabkan hal ini di mana apabila ada pelajar yang terlibat dalam kes merokok, apabila gurunya menghubungi ibu bapa mereka, tiada respon daripada pihak ibu bapa mereka lah. So perkara ini menyukarkan lagi lah bagi menyelesaikan masalah gejala merokok ni, sebab kita risau apabila ibu bapa tidak mengambil berat tentang anak mereka pun lebih mudah lah cenderung melakukan hal-hal seperti merokok, sebab diorang tidak ada sokongan dorongan daripada ibu bapa. Seterusnya cikgu-cikgu mengharaplah cikgu-cikgu dalam sekolah tu memberikan komitmen penuh dan kerjasama dalam mengatasi masalah ini, sebab guru tu kata perkara ini dapat dibendung jika dikawal dari awal. Maknanya kalau daripada, contohnya dia daripada rumah lagi, ibu bapa dia dah memberikan kesedaran daripada kecil, dia orang dah diberikan sokongan dan dorongan tentang bahaya dan buruk merokok. So mungkin perkara tu akan memudahkanlah diorang untuk memahami di mana diorang apabila diorang berdepan dengan gejala-gejala merokok ni, mungkin diorang tidak mudah terpengaruh lah. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, konklusinya gejala merokok di sekolah bukan lagi satu fenomena biasa, akan tetapi telah menjadi trend permasalahan pelajar di sekolah, di mana masalah merokok ni bukan lagi benda yang baru. Rasanya kat mana-mana pun kalau pelajar sekolah mostly adalah pelajar sekolah menengah lah yang terlibat dalam masalah merokok ni, sebab mungkin diorang dah matang, dah akil balik, mungkin diorang dah mula nak lebih memberontak dan lebih rasa nak mencuba benda yang baru. So benda dah jadi trend, mungkin disebabkan daripada senior mereka yang merokok, so diorang pun mengikut. So oleh itu, dalam hal ini semua pihak atau lapisan masyarakat perlu melibatkan diri secara aktif dalam mengatasi masalah merokok dan vape dalam kalangan masyarakat, tidak mengira umur maupun pelajar di sekolah. Maknanya guru-guru betul-betul lumus dalam mengawal dan mendisiplin pelajar tentang kesan
buruk dan bahaya merokok dan vape semasa mereka berada di sekolah. Maknanya apabila di luar sekolah adalah menjadi tanggungjawab pihak masyarakat pula dan malah ibu bapa dalam mendidik dan memberi perhatian sepenuhnya bagi memastikan anak mereka sentiasa mendapat sokongan dan dorongan yang positif agar tidak terpengaruh maupun terlibat dalam gejala merokok dan vape. Okey, dalam hal ini maknanya selepas mereka pelajar keluar dari sekolah,